Hai, Assalamualaikum. Okey, selamat sejahtera. Hari ini seperti yang dijanjikan kita dah ke di episod yang ke-9 dan hari ini semalam kita dah janji hari ini kita nak discuss tentang macam mana kita nak buat ataupun tips untuk jahit collar kemeja. Okey. Supaya kita dapat collar kemeja yang kemas. Okay, so hari ini kita nak tunjuk daripada cara merajah pola sikit, tapi kita fokus kepada cara nak gunakan set acuan set acuan leher kemeja lah untuk sesiapa yang dah dapatkan set acuan ni. Okay, kita boleh dapatkan di Able Tailoring dengan harga offer. Sekarang ni kita ada harga offer, so you boleh dapatkan set acuan kemeja untuk kanak-kanak hingga dewasa tengah ada offer sekarang ni. So hari ni kita nak tunjukkan cara penggunaan set acuan leher kemeja ni. So Abel akan bawa kamera ke view atas table. So Abel akan tutup sekejap view camera sekejap untuk adjust kamera kita. Sekejap ya. Okey. So kalau you boleh nampak dekat sini, kena rendahkan sikit. Sekejap ya. Okey. So kalau you boleh nampak dekat atas meja sekarang ni ialah sesiapa yang dah pernah dapatkan set leher kemeja. Kita ada bahagian bulan leher ataupun lubang leher khas untuk kemeja daripada ukur lilit 11 hinggalah terbesar ukur lilit 20. So kanak-kanak boleh guna, dewasa pun boleh guna. So yang ini untuk collar atas dan collar bawah kemeja untuk saiz kanak-kanak lah. Kalau yang besar ni untuk saiz dewasa. So hari ni kita nak buat untuk saiz dewasa ukur lilit 16. So kita pilih lah kalau kita nak, kita dah ukur lah dekat pemakai tu ataupun baju contoh. Cara nak ukur lilit atas baju contoh, sekejap ya, Abel bagi contoh lah. Misal kata you all dapat baju contoh ataupun you nak buat baju untuk suami kan, tapi untuk first time biasanya kita akan guna baju contoh lah. So macam mana nak ambil ukuran, kena lipat collar ni macam ni. Okey, kita minta tailor kita tolong tunjukkan cara ukur. Kita lipat yang ini bucu collar dengan bucu collar kiri dan kanan kita biarkan macam ni. Okey, so dah sama baru kita ukur. So kita ukur yang mana? Okey, kita kena ukur dua bahagian Satu bahagian pada bahagian dia punya stand bawah ni. Betul-betul kena pada bahagian hujung sampai hujung sini. 9 suku. Maknanya 18,5 dia punya atas. Kemudian dia punya stand atas ni, collar dia daripada atas 8 suku. Jadi beza dia 1 inci. Ya, beza antara sini ke sini 1 inci. 1 inci Jadi ni kalau, untuk butang. Okey, so kalau macam ni tadi 9 suku. 18,5 lah dia punya ni. 9 suku, 18,5. So kita darab 2 dapat 18,5. So you boleh pilih lah sama ada 18 atau 19 dekat bahagian ukur lilit ni. Saya kata dekat sini kita ada label kan. So ada label tu you boleh pilih lah. Kalau tadi berapa? 18,5. So mungkin kita boleh ambil 18 ke nak lebih besar kalau 18,5? Kita besarkan sikit lah. Besarkan sikit. So kita ambil 19 lah. No, 18,5 ni 18, 19 kan, kita ambil setengah. Oh, okey. So kita tetap boleh ambil yang ni lah. So kita boleh gunakan set acuan ni. Just ambil senggatan-senggatan ikut ukuran yang kita nak. So nanti kita akan tunjuk lagi. Kalau dalam video kali ni kita nak tunjuk untuk saiz 16. So kita cari nombor 16 dekat sini.
Sekejapnya. Okey, so kita cari nombor 16, kita ketepikan nombor 16. Lepas tu kita tengok dekat sini, yang ini untuk saiz kanak-kanak lah. So kita ketepikan, kita ambil saiz dewasa, ada ukur lilit 16. And this one also 16. So it's matching. Yang lain kita boleh ketepikan. Waalaikumsalam. Bagi sesiapa yang baru join, okey, kita pun baru buka live, okey. So boleh stay tune dekat live. Kalau you all rasa nak share dekat wall pun boleh klik button share. Okay. Sambil-sambil kita tengok live, sambil-sambil kita share. Okay, kalau ada soalan during live nanti boleh tanya dalam live juga. Okay, so bila kita dah pilih, misal kata kita nak buat keliling ukur lilit kemeja kita tu untuk saiz 16. So kita pilih 16 dan kita pilih dekat sini pun 16 juga. Tapi kita tak guna ni dulu. Yang ni kita tepikan dulu. Okay, kita nak settlekan bahagian macam mana kita nak buat pola untuk bahagian badan dulu. Okay, so tailor kita akan tunjuk macam mana. Okay. Okey, Assalamualaikum semua. Hari ni kita tunjukkan sikit macam mana kita nak dapatkan nak untuk meletakkan pola ni dekat pola badannya. Mestilah kita kena buat pola badan dulu kan. Macam ni. Yang ini kita ada tunjuk dekat video. Berapa dia punya jarak ni. Contohnya saya bagi tahu 2,5. Kemudian kita lipat ke dalam. Kemudian kita ambil satu suku daripada hujung sini ke sini, satu suku, kemudian kita akan bagi dua. Bagi dua ni adalah untuk bahagian butang. Jadi kedudukan dia adalah daripada bahagian butang. Butang ni adalah bahagian tengah badan . Yang lebih ni adalah dia punya overlap butang nanti. Okey. Okey, kalau untuk sesiapa yang confused kan, sebab hari ni kita nak fokus untuk 1 jam ni, untuk 1 jam dalam live ni kita nak fokus cara nak buat collar kemeja. Tapi untuk bahagian this one kita tak tunjuk hari ni lah. Untuk sesiapa yang dah dapatkan buku, you boleh refer dekat bahagian muka surat 26 dekat sini. You boleh dah lepas ambil ukuran. So dekat sini you boleh tengok lah. Okey. Macam mana nak lukis pola, dan juga sesiapa yang dah dapatkan buku, kita ada sertakan video. Jadi you boleh refer dekat nota, you boleh refer dekat video cara macam mana nak dapatkan lakaran ni. Okay, so hari ni kita nak fokus on macam mana nak gunakan set acuan tu. Okay, seterusnya kita, yang ini contoh saja ya. Kita ambil bahu 16 saja, saya nak buat dia punya line bahu . Ini line bahu. Kemudian kita dah ambil tanda bahagian tengah di sini. Kita turunkan daripada bahu 1,5 inci. Kemudian kita turun lagi untuk papan bahu yang belakang nak ke depan tu 1,5 inci. Bila kita dah buat ni, yang biru ni adalah untuk hadapannya. Kita dah buat gambar rajah macam ni. Line yang kedua yang ini line pertama turun bahu, line yang kedua turun papan untuk papan bahu nanti. Jahitan kita kat sini . Kemudian yang acuan ni kita kena letak macam ni. Okey, pastikan acuan ni terletak pada tengah garisan tengah butang kan. Ini lapik butang. Okay, kat sini kita nak jahit butang. So ini ialah tengah badan. Jadi kita letak acuan kita betul-betul dekat bahagian tengah badan. Dan kalau you confuse garisan mana nak start dulu, ambil garisan yang paling bawah. Yang paling bawah, yang selepas kita dah turun bahu dan selepas kita buat ruang untuk papan bahu hadapan. Jadi bila kita dah turun bahu, kita turun lagi untuk papan bahu. Inilah garisan yang paling bawah. So garisan paling bawah ni yang kita letak bucu ni dan tengah butang. So kita letak kat sini, inilah yang kita kena ikut. Kan? Okay. So kita ikut kat sini. Lepas tu lagi apa? Okay. Bila kita dah trace dia, kemudian ini merah ni untuk bahagian belakang ni. Ini bahu, jadi yang belakang lah. Kita ganjakkan je ke depan, ke belakang. Kalau confused, you tengok dekat sini. Kat sini ada lubang leher hadapan. So lubang leher hadapan macam Abel cakap tadi, garisan bahu yang paling bawah. Selepas you dah turun bahu, dah turunkan untuk papan bahu. Okay.
You letak bucu kat sini, letak bucu kat sini untuk tengah badan ya. So kita dah trace. Yang ini untuk hadapan. Lepas tu you naikkan untuk belakang. Yang ini, kalau yang ini garisan yang paling bawah. Kalau yang ini garisan yang paling atas untuk papan bahu belakang. So letak bucu ni, letak dekat tengah badan. Okay, so kita trace yang warna merah. Warna merah ni untuk belakang. Okay, so dia kena anjak sikit lah ke atas. You tak boleh lukis yang ini terus lukis ni. Okay, first lukis hadapan, lepas tu anjak sikit ke atas, lukis untuk belakang. Okay, so yang ini belakang lah. Yang belakang ni kita naikkan berapa tadi? Sama lah 1 inci setengah. Kalau sini 1 inci setengah, yang ini pun sama lah. 1 inci setengah, okay. First kan tadi bahu kita buat garisan bahu. Ini Okay. bahu Untuk elakkan you all confuse, saya ulang sikit. First kita buat garisan bahu macam biasa. Lepas tu kita turunkan 1,5. Bila kita turunkan 1,5, kita kena turunkan lagi 1,5 untuk papan bahu. Baru kita buat acuan ni. Okay, acuan untuk bulat lubang hadapan. Untuk belakang, bila kita dah turun 1,5, yang sini pun kita kena naikkan 1,5. Kalau you nampak dia punya serong dia selari. Okay, serong dia kena selari. So maksudnya jarak dia pun kena sama. So bila you dah naikkan 1,5, baru you naikkan acuan you. Okay, buat untuk leher belakang pula. Okay. So bila kita dah trace, dari sini senang. Sesiapa yang dah dapatkan set acuan dah tak perlu nak risau-risau kira macam mana kita nak kira bulatan ni dengan bulatan ni, sebab kita dah sediakan untuk you all. Bulatan ni ikut saja. Nanti hasilnya kita akan ukur, dia memang akan dapat 16 ukur lilit. Bahagi 2 lah maksudnya, sebab kita tengah buat separuh bulatan leher. Okay, so yang ni kita ketepikan. So sekarang ni kalau kita, kalau ada yang confused, okay. Dan lupa pula, yang ini bila kita dah naikkan 1,5, yang ni kita kena anjakkan, yang ini tak perlu anjakkan lah. Yang ni kita memang ikut exactly macam yang lubang leher atas. Tapi yang ni kalau you perasan, kita ada keluarkan sikit. Kan, kita keluarkan berapa ni? Keluarkan yang saiz ini mesti sama dengan yang ni. Bila you ukur, guna ni, bila you dah buat serong, tapi you tak pasti yang ni nak keluarkan berapa. So you ukur dekat sini. Kalau dia kata 5,5, atas ni pun kena, atas ni pun kena 5,5. Okay, sebab nanti garisan ni kita akan lipat ke depan untuk papan bahu. Okay, so nanti kita kena gunting dulu, baru kita boleh nampak. Tuh, biru. Tak ni. Sekejap kita siap gunting, gunting sekejap. So bila kita gunting baru kita nampak. So kita gunting dulu untuk sesiapa yang nak dapatkan set acuan sementara tailor kita tengah gunting pola tadi tu. Okay, untuk sesiapa yang baru join live, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat pagi. Okay, kalau you nak dapatkan set acuan ni boleh dapatkan di Able Tailoring. Hubungi nombor yang tertera dekat skrin ni ataupun selepas live Abel biasanya akan attach link lah untuk you hubungi Cikgu Finas dan dapatkan set acuan ni. Sebab sangat senang, you tak perlu nak pening-pening sebabnya baju Melayu ni bila dia berkaitan dengan papan bahu, kita dah start confused dah macam mana nak buat dia punya lubang leher. So dengan menggunakan yang ni, you just macam tadi je lah, ikut je keliling, lepas tu naikkan sikit untuk keliling untuk buat lengkuk leher belakang pula. Okay, so sekejap kita tengah potong dia. Bila kita potong dekat pola, kita potong yang belakang dulu Okay, kita potong yang merah tadi tu dulu. Yang hadapan yang ini yang biru. Okay, tadi sebenarnya kertas tadi tu kita lipat 2. Kita bertindihkan dia 2. Okay, kita tindihkan dia 2 supaya kita boleh buat satu kerja sekali. Badan depan dengan badan belakang. So, tadi tu kan kita lukis macam ni tapi kertas dah lipat 2 siap-siap. Okay, kertas dah lipat 2 siap-siap. Kita lukis macam ni. Okay, tadi guna bulan leher kan. Bulan ni, set acuan ni
hadapan, naik sikit lukis yang belakang. So kita alihkan, lepas tu kita potong. Kalau nak potong, potong dua-dua kertas sama untuk pola belakang dulu. Dua-dua kertas, kan kita lipat kertas dua helai, so dua-dua potong yang sama dulu. Okey, lepas tu untuk kertas yang atas saja kita potong ikut yang hadapan. So yang ni boleh ketepikan. Ingat pola yang ini, yang titik-titik ni untuk kita letak rumah butang dengan butang. Tapi yang belakang ini adalah garisan tengah badan kan, yang titik-titik ni. Jadi bila kita letak pola tu, pola belakang mesti line dia dekat titik bahagian butang. Okey, sekarang ini ke papan bahu. Papan bahu tu sebelah belakang ni adalah dia punya potongan kan, untuk kita yang dipanggil papan bahu. Kemudian kita akan ganjakkan dia ke hadapan. Kurang. Ni bahagian sambung sambung. Sekiranya nampak bahagian lebih ni, biar dia terlebih, sebab kita takut kadang-kadang bergantung pada kain dia lari sikit. Bila dah macam ni kita potong aja untuk kurangkan ni nak samakan dia punya Pedemu dia tu. Dia ni bertemu dengan sini. Yang sini dia ada kurang sikit. Nampak. Okay. Yang ni saya kurang sikit sebab yang sini kita kurang tambah tadi. Sepatutnya ada serong sikit ada serong lagi. Yang ni mesti bertemu yang ni tak bertemu. Nanti bila you buat kena serong lagi. Okay, so yang ini garisan sikit nak tengok dia punya lebih tu. Sikit aja dalam suku. Bagi sesiapa yang confused, nanti macam mana nak belajar pola ke apa, boleh tengok dekat video yang kita bagi free untuk setiap pembelian buku Meraja Pola. So, bila you dah dapat yang ini, kita nak tahu dia saiz dia betul ke tidak, kita ukur macam ni kalau 16 maknanya 8 Okey, dapat 8. Okey, dapat 8 sampai garisan sini Garisan tengah butang tu perlu dapat 8. So senang kan kalau ada set acuan tu, kita tak perlu risau, potong saja ikut set acuan. Sasah bila you dah bawa papan ni ke depan, okey, bawa papan belakang ke hadapan, you ukur daripada sini ke sini, dia dah dapat 8 sebab kita nak dapat 16. Okey. Yang papan bahu ni turunlah berapa, dalam 4 inci daripada sini kita buat garisan. Kalau confused, you tengok baju yang dah siap. Okey, baju yang dah siap. Mungkin ada yang macam confused lah, papan bahu tu apa? Okey, you tengok dekat baju yang dah siap sekejap Okey, kalau you tengok baju yang dah siap, ni yang kita buat sebenarnya, papan bahu ni. Kan? Bahu belakang, okey, badan belakang kita lipat ke hadapan untuk dapatkan ni yang kita ukur tadi tu, daripada tengah butang keliling sampai tengkuk belakang, half tengkuk belakang lah. Itu yang kita dapat berapa tadi, 8. 8. Total keliling 16. So yang ini yang papan bahu ni. Lepas tu kalau you tengok ada kat belakang pun ada garisan. Ini adalah garisan papan bahu. Ini yang kita panggil sebagai papan bahu. Okey. Kalau confused, ambil baju siap, try tengok. Okay, yang sekarang yang ni kita dah selesai. Kemudian kita nak potong pola tu. So bila you dah settle gunakan acuan yang ukur lilit leher, so you ketepikan. Sekarang ni kita nak buat, kita akan gunakan this one. Yang ni, yang bahagian collar yang kita nak buat sekarang ni, okey. Ini nak kena potong dekat kertas. Kita potong dulu dekat kertas. Tapi ni dipanggil kertas apa? Ini kertas yang keras leher, yang ada gam Ini yang ada gam, tapi ini ada pilihan kalau terlalu keras dia bengkok dia tu tak cantik. Okey, contoh semalam kita dah sediakan untuk live kali ni. Ini contoh bila kita gunakan kertas gam yang tebal. Apa efek dia? Cuba tunjuk sikit. Efek dia bila kita
memanglah bila kita tengok kat sini cantik kan. Tapi bila kita buat macam ni, bila orang tu pakai, bila collar tu dah siap, nampak tak dia macam apa, tak macam bulat, dia macam ada berbunyi kat sini. Dia keras. Dia berombak dia tu, ombak dia kita tak boleh nak, dia macam dia jadi macam ni lah. You tengok pun you boleh tahu, oh tak best. Dia punya bulatan dia tak rata. Nak rata kan susah sikit. So bila pergi kedai, untuk yang baru nak belajar menjahit, kalau you pergi kedai, you cakap nak kertas gam untuk collar. Lepas tu you boleh rasa sikit. Kalau dia ada 2 jenis, jangan pilih yang tebal sangat. Pilih yang nipis sikit. Okay, tapi tak nipis sangat lah. Dia memang untuk collar lah punya. Untuk kanak-kanak kita boleh pilih yang lebih nipis lah. Kalau nak buat baju kemeja sekolah, kita gunakan yang jenis kain. Yang ini, tapi ini pun kira nipis. Ada sikit, dia banyak grade. Dia ada tebal sikit, nipis, sangat. Tapi yang nak senang kita cari yang ada gam lah. Kalau yang ada kilat-kilat ni maknanya dia ada gam. Yang ini digunakan untuk lapik leher juga. Ini untuk lapik leher, untuk lapik-lapik apa kan. Tapi untuk collar, baju sekolah dia tak berapa keras sangat kan. So boleh guna yang sama untuk lapik leher lah. Okay. So sekarang ni kita pilih yang sedang-sedang je. Kita nak collar tu terbentuk tapi kita tak nak dia terlalu macam keras sangat supaya nanti dia jadi macam contoh yang kita tunjukkan tadi tu. Yang ini pun kira macam ada keras sikit lah sebab kita nak beli PKP, kedai tutup. Tak dapat buat pilihan, dapat yang agak nipis sikit. Sepatutnya, okay. So kita letak, kalau kita dah pilih tadi 16, pensil. Kita draw pakai pensil Kita buat garisan lurus. Okay, so kalau 16 dekat bahagian sini. Kat sini 16, kita letak tengah-tengah macam ni. Sebenarnya ada setengah dia ambil serong tau, dia yang ni serong. Ira serong, dia punya kertas ni, ira serong. Saya rasa itu lebih baiklah tapi dia sebabkan tak cukup. Semalam kita pergi PKP, kedai tutup. Kita letak macam ni. Kat sini 16. Kita buat line dulu Kemudian kita akan tanda kat sini 16. Dia punya yang collar atas ni pun mesti sama 16. Kemudian kita buat garisan lurus. Nak tekap terus pun boleh kan? Garisan. Kemudian kita letak kat sini. Kita draw Tegak tak? Atas sikit. Sini 16. Atas pun 16. Kemudian kita draw Okay, ikut je acuan tu. Okay, yang atas pun kita draw sama. So all tak perlu risau nak kira macam mana, nak apa tu. Sebab dia ada bahagian belok dia tau. Kalau tengok dekat sini, dia bukan straight. Dia bukan straight tapi dia ada belok sikit untuk collar. Jadi kalau guna set acuan ni senang lah, you just tekap je. Tapi kalau yang tak ada set acuan, you boleh dapatkan buku ni. Dalam buku ni pun kita ada tunjuk. Okay, bila yang you nak kena belok dia tu. Sekejap Okay, siapa yang dah beli buku ni, okay, dalam ni pun kita ada tunjuk cara nak hasilkan set acuan you sendiri dengan kiraan untuk formula-formulanya lah. Okay, kalau dapat nampak dekat sini. Okay, ini apa yang kita gunakan tadi tu. So siapa yang dapatkan set acuan boleh terus guna. Siapa dapatkan buku boleh refer dalam buku nota tu cara nak lukis set acuan. Set acuan ni setengah, maknanya ini setengah acuan yang kita buat ni. Kemudian kita pusing balik. Bila pusing, kita tak nampak dia punya line dia, kita boleh tanda macam ni. Ni 16, kita pusing belakang, kita tanda sikit aja pakai pensil. Maknanya kita letakkan garisan yang tengah tadi. Kita kena buat kiri kanan lah sebab kita nak guna collar tu keliling kan.
set acuan ni insyaAllah boleh tahan lama sebab kita guna kualiti kertas art card. Art card ni contoh macam kalau you minta name card untuk bisnes kan, tebal dia lebih kurang macam name card untuk bisnes. Lepas tu dia licin. So dia kalau susah untuk comot lah ataupun terkoyak. Okay. Satu lagi bila kita nak draw, kita kena gunakan ujung pensil yang tajam. Kalau macam ni dia kurang tajam, dia agak tebal dia punya ni. Kita gunting betul-betul dengan dekat atas garisan ni. Okay. Takut dia terbesar. Ada yang tanya, boleh lipat dua kan kertas gam ni? Takut lari. Takut lari, lepas tu dia tak Sebab boleh dia keras. lepas tu dia tak boleh nak matikan dia punya betul-betul tekan habis kertas tu. Takut nanti bila kita dah siap dia jadi macam collar kita tu ada klepek lah kat tengah-tengah. Kalau kain jenis yang tadi tu nipis boleh. Kalau nipis tak ada masalah, tapi kalau sedang-sedang punya tebal, kita tak nak dia terpatah, maksudnya dia ada kesan kita lipat kertas tu. So kita dalam proses untuk potong. So sementara itu kalau you all ada soalan ataupun apa-apa nak tanya, boleh tengok boleh type dekat ruangan komen, and then boleh sambil-sambil share dekat wall juga. Okay. So siapa-siapa dah dapatkan set acuan, you boleh terus guna. Jadi tak perlu risau macam mana nak kira dekat hujung ni, collar atas dengan collar bawah. Okay. So kalau macam yang ini kita ada saiz 15, 16, 17, 18, 19, 20. Untuk kanak-kanak biasanya kita guna saiz yang lebih kecil lah. So kita ada sediakan untuk satu set you boleh dapatkan semua ni. Okay. Untuk kanak-kanak ada ukur lilit 11, 12, 13, 14. Macam tu juga dengan dia punya lubang leher pun daripada 11 hingga 20. Okay. So siapa nak dapatkan set acuan ni, tengah ada harga offer sempena launching baru. So boleh hubungi Cikgu Finas dekat nombor yang sedang berjalan dekat screen you all sekarang ni. Okay. So nanti Cikgu Finas akan bantu you lah cara nak dapatkan set acuan dengan harga offer. Harga offer tu tamat 20 hari bulan. Jadi kalau nak cepat-cepat grab, stok kita pun dah tinggal sikit. Okay. So boleh hubungi Cikgu Finas segera. Okay, selepas ni bila kita dah habis potong, kita akan tunjukkan cara nak letak. So bila kita dah potong, yang ini pun kita dah gunakan dekat pola tadi. Dan yang ni pun kita dah gunakan dekat kertas gam tadi. So kita boleh ketepikan lah. So kita dah settle guna set acuan kita. So simpan elok-elok dekat plastik yang kita dah sediakan. So and then setiap pembelian pun kita ada beri box secara percuma. So you boleh simpan set acuan yang you beli daripada Able Tailoring dalam box kita. So kita bagi box besar macam ni. So you boleh simpan buku, boleh simpan set acuan dalam tu. Box kita bagi free je untuk setiap pembelian. Okay. So sekarang ni dah siap dia punya kertas gam untuk collar bawah kemeja. Sekarang masih tengah proses potong untuk collar atas. Okay, kalau ada soalan boleh tanya. So lepas ni nanti kita akan tunjukkan cara jahit juga hari ni. Jadi kepada sesiapa yang rasa pagi ni busy, tak dapat join live, it's okay. Sebabnya lepas habis live, automatically video ni akan jadi recorded live. Jadi you boleh tengok selepas live nanti petang ke, you free-free, you boleh tengok balik, scroll balik. Dan kita dah pun di episod yang ke-9. Sesiapa yang terlepas episod pertama hingga ke-8 pun boleh scroll dekat Facebook Able Tailoring. Boleh tengok balik topik-topik sebelum ni. Okay. So yang ini, collar kita dah siap. Ni sebelah bawah. Ni atas, yang ni bawah. Okay. So seterusnya bila kita dah siap potong ikut acuan, kita nak letak atas kain dan iron dia. Sebab kita tak nak alih kamera, kita kena gosok dekat atas ni juga. Alas. Alas pakai baju ni.
Sekejap nak on iron je. Panaskan iron sekejap. Boleh nampak tak? Boleh kan? Okay. Sekejap tengah panaskan iron. So, nanti kita tunjukkan berapa basi yang kita nak kena tambah selepas iron ikut acuan. So kita ada dua lah. So kita akan guna kain yang berbeza colour supaya you all boleh nampak view dia untuk collar atas dan collar bawah. So collar bawah kita akan guna kain warna kuning kuning cerah. Collar atas kita akan guna colour merah. Okay. Alright. Gosok dulu. Okay, so kita gosok dulu lah. Panas. Gosok collar atas dulu. Pastikan iron Biasanya berapa tu yang kita nak sediakan anggaran lebihan dekat kiri kanan keliling acuan tu. Tak kisahlah kita janji kita lebih besar kan. Sebenarnya nanti kita gunting basi tu kan. Okay. Mana yang ada pemberat tu bila kita dah gosok tu kita tekap dia dengan pemberatnya dia mudah melekat. Kita pastikan dia betul-betul melekat dan licin biar dia jangan bila dah siap dia gelembung-gelembung. Kita iron dekat bahagian dalam lah. Okay, so kita tepikan. So sekarang ni nak iron untuk collar bawah pula. So bahagian gam dekat sini, kita iron dekat bahagian dalam kain. Tak payah. Tak payah letak air. Kena iron betul-betul. Ni dua lapis Lepas yang ni dua lapis tau. So yang ni, kejap yang ni bahagian dalam, ini bahagian luar. Ini? Luar. Luar bertemu luar lah. Luar bertemu luar, ni bahagian dalam. Sama juga dengan collar atas tadi pun, benda yang sama juga. Kita check dia mana ada yang bahagian tak melekat tu, kita tekan lagi. Okay, dah siap. Macam ni biasa ni. Ya. Okay.
Lepas tu kita gunting sikit. Okey, gunting tu ada orang tanya berapa inci tu? Ambil 3 suku dulu nak selamat. Ambil 3 suku inci dulu. Okay. Ambil selai yang sebelah ada apa kertas gam ni, kita pusing dia, kita ambil sabun. Calitkan dekat kain dan juga pengeras. Kemudian masa kita nak gosok tu, kita buat macam ni Yang hujung ni dengan dia punya kena betul-betul kita tarik Kenapa kita kena letak sabun? Sebab bahagian ni tak ada gam. Betul kan? Bahagian gam tadi tu kita dah gosok dekat bahagian kain. Jadi bahagian yang kita sedang gosok sekarang ni tak ada bahagian gam. Jadi kita letak, kita gantikan sebagai sabun lah untuk gantikan dia punya function sebagai gam. Bila kita gosok macam ni, kain ni kita kena tarik kita nak pastikan dia betul-betul sharp pada bahagian acuan. Pada bahagian bucu ni kita tarik dia biar dia cantik dia punya bulatan dia. Kalau kita nampak macam ni dia berkedut, kita boleh buka macam ni, iron balik. Kena tarik dia punya kain tu ke atas. Kadang-kadang orang malas nak buat baju lelaki ni, dia punya kerja dia lebih sikit. Kena iron sebab banyak. tu harga dia pun berganda. Lebih sikit. Bukan lebih sikit, lebih banyak. Tengok dia pastikan. Pastikan licin Dia sharp ikut acuan. Betul-betul licin. Segosoklah sampai puas hati. Sampai betul-betul licin. Kan dah dikatakan tukang jahit ni orang yang sabar. Kalau ada terbesar sangat, kita boleh iron dia untuk mengelakkan dia terlalu tebal. Kalau macam ni okey lah. Kita boleh ambil setengah daripada yang tadi tu. Boleh ambil tadi setengah. Kita ambil 3 suku. Kalau kita nak kecilkan pun boleh macam ni. Kita boleh gunting dia. Kita tak nak elakkan dia terlalu tebal. Jadi kita ambil 3 suku, lepas kita dah iron, kita rasa nak kecilkan, boleh. Sebab benda tu dah melekat. Dah melekat macam ni. Kita iron dia bagi dia licin, biar dia cantik. Kalau ada penekap pemberat tu lagi elok. Dia melicinkan kita punya lepas jahitan. Okey. Yang ini nanti kita kena jahit satu tapak mesin. Kemudian yang tadi ambil ni. Yang ni pun kita akan jahit nanti. Okay, kita ketepikan dulu. Iron dah, boleh tutup? Boleh tutup. Okay. So kita nak proses jahit lah ni. Okay, proses jahit sekejap ambil mesin. Kita set up mesin sekejap. Kita guna mesin portable untuk tunjukkan sebab ramai student kita yang ada mesin portable. Jadi kita tunjukkan dalam demo ni guna mesin portable lah. Tapi biasanya kalau ada mesin industri pun lebih baik sebabnya bila kita buat jahitan baju lelaki ataupun baju kemeja ni, kita kena nampakkan jahitan tu dari luar. Banyak jahitan yang kita nampak dari luar kan. Jadi nak jahitan tu lebih kemas, lebih baik mesin industri lah. Tapi kalau ada mesin portable pun boleh try dulu bagi yang sesiapa yang baru belajar menjahit. Nak biasakan diri dengan mesin, cara nak tekan mesin, nak control mesin, boleh start dengan portable. Tapi kalau ada industri lebih baik. Okay. So hari ni kita akan gunakan benang yang berbeza color. Kita nak jahit kola atas dulu
Benang yang berbeza colour supaya you boleh nampak lah dalam kamera mana yang kita nak jahit tu. Okay. So yang ni collar atas. Bila kita jahit, pastikan jahitan kita tak kena pada kerasnya. Dia punya lapik ni, lapik leher. Kemudian kita akan jahit dia renggang sedikit. Macam ni, bahagian tepi ni. Jangan terlalu rapat. Bila terlalu rapat ataupun terkena bahagian keras ni, bila kita nak pusing nanti, tak rapat. Yang ini, kain ni saya tadi lipat dua. Jadi kat sini saya belahlah sikit. Sebab ada tujuan dia. Ataupun kalau kita buat kain dua lapis yang macam ni pun boleh. Tapi yang ini saya buat lipatan sebab saya nak masukkan benang nanti. Kita potong sikit lah tadi dekat lipatan tu. Potong kat sini kat lipatan. Tak potong habis lah. Itu yang bila kain tu kita lipat dua. Tapi kalau yang dah terpotong, tak payahlah. Memang dia dah terpotong kan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita nak jahit atas kertas putih ke atau tepi? Tepi. Tepi dia. Betul-betul tepi. Betul-betul tepi tapi renggang sikit lah. Nanti saya tunjuk tu macam tu. Dia tak terlalu rapat. Nampak? Nanti saya tunjuk. Kita tunjuk dah siap. Okey. Bila sebelum tiba pada bahagian bucu, dia ada tip kat sini. Agak-agak setapak daripada bahagian bucu macam tu kita boleh tengok. Bila mana sebab tu bila kita jahit, kita kena jahit mesin. Ada lampu terang kita boleh nampak. Okay. Sediakan benang. Sediakan benang macam ni. Angkat tapak, dia pun jarum tu kat dalam. Masukkan benang kat tengah-tengah. You sentak sampai dia sampai tiba. Kat sini banyak sangat benang. Sampai tiba jarum bahagian jarum. Kemudian kita turunkan ni. Turun, okey. Yang ini kita masukkanlah ke dalam benang ni sebab kita nanti nak tarik. Ini nampak? Kita masukkan dia ke dalam. Ke dalam sana. Sebab kita nak dapatkan bucu yang cantik nanti. Nanti kita tarik tolak dia benang tu ke dalam sana. Okey. Lepas tu bila setiap kali kita nak buat bengkok ataupun pergerakan ke lain, kita mesti tapak jarum tu terbenam ke dalam, kita hanya angkat tapak Bahagian penjuru ni pun sama. Kita kena sediakan benang macam ni. Kita boleh adjust dia. Kalau dia terlalu jauh ke penjuru, kita boleh buat macam ni. Kita boleh gerakkan dia ke belakang sikit. Kita masukkan, angkat tapak. Masukkan benang.
Lepas tu kita boleh potong dia. Yang ini tadi kita tak masukkan habis, dia terkeluar. Kalau boleh masukkan ya. Masukkan sebab nanti kita tarik nanti dia tak jadilah. Dia tak jadi tajam bila dia terkeluar macam ni. Kalau boleh dua-dua termasuk macam ni. Bila kita tarik dia akan masuk. Yang ni tadi dia tak masuk. Kemudian kita potong dalam suku inci. Okay. Pada bahagian bucu ni kita tak nak tebal, kita bagi serong macam ni lah. Okay, lepas tu kita terbalikkan dia. Nampak benang tu? Oh, itu fungsi benangnya sebab kita nak tarik nanti kat ujung tu. Yang ini tadi kita tak masukkan dua-dua, dia akan jadi macam ni lah. Dia terlepas. Dia terlepas. Yang ni sebenarnya ni pun dia silap tadi. Kita dah terjahit kat sini kan. Kalau misalnya kata jarum tu ada benang ni tadi patutnya kat sini kan. Kita tarik benang tu dia akan jadi tajam lah. Jadi kalau misal kata kita ambil jarum, kita tolak di atas. Cara yang tadi lebih selamat lah, lebih cantik. Kita tarik benang tu. Ingat benang ni nanti kita tarik dia, yang ni sebab terjahit. Sebelah sini pun kita tarik dia nanti kalau ada benang tu kat sini. Atas sikit. Bagi nampak tarik guna jarum. Lepas tu kita gosok. Bila kita gosok, kita pastikan yang ni tengah kan. Kita tak nak gosok macam ni. Kita tengah, dia punya longkang dia ni betul-betul tengah. Nak iron sekarang? Iron. Okay. Kita pergi sikit. Kita panaskan iron. Dah panas. Okay. Bila kita iron, kita boleh tarik dia macam ni, dia terkeluar ke depan. Kita betul-betul longkang dia tu kat tengah. Tarik pada bahagian bawah ni, kain yang bawah tu tarik. Okey. Macam ni tangan kita macam ni, kita tarik, yang ni tolak ke atas. Tolak yang bawah kita tarik kain tu, yang keras tu tangan kita ke atas. Kalau kita nampak macam ni, kan bahagian belakang tu kan, dia longkang dia kat tengah, kita tarik dia. Buat baju kemeja dan baju lelaki ni, dia punya kain ni kain plain, kita punya benang tu nak betul-betul sama dengan warna kain . Okay. Ada soalan selalunya, kenapa bila saya buat baju kemeja dia mengelembung? Sebab apa? Sebab dia gosok macam ni tak rata. Kena gosok betul-betul. Okey, sudah siap.
Bahagian collar atas dah siap. So sekarang kita nak buat bahagian collar bawah. Kita tekanlah mesin ya. Okey. So sekejap. Okey, untuk yang collar bawah ni yang kita iron tadi ni, kita jahit daripada hujung ni satu tapak Tapi mesin ni dia tak ada bagi tapak untuk yang satu tapak Satu tapak dia tak ada. Kita boleh anggar lah, sebab tu kadang-kadang kita kena, dia ada tapak yang dijual berasingan, kita boleh beli. Kalau ada tapak yang satu tapak saja, kita ikut je lah satu tapak tu. Kalau buat baju kemeja ataupun baju Melayu, dia punya mata jahitan tu kena halus sikit macam daripada biasa sebab dia lebih kemas. Macam ni saya nak tunjuk cepat sikit, saya gunakan mata yang biasa. Satu tapak sebab tu saya gunakan benang yang berlainan. Sebab tu nanti kita akan jahit satu lagi kat sini. Okey. Okay, tadi kan kita ada potong dua helai kan. Okey, yang ini bahagian dalam dengan pengeras. Lepas tu kita nak tindih dia macam mana? Okay. Kita buat macam ni. So kat sini bahagian luar dengan bahagian luar. Bahagian luar dengan bahagian luar bertindih. Lepas tu tadi kita dah yang ini kan kita potong dua helai, yang ni kita dah letak sabun, dah gosok. Lepas tu kita dah jahit. Okay, so next. Kalau kita takut lari, kain tu licin ke, kita boleh pin kat sini ya. Takut kain tu terlebih. Bila kain tu terlebih, tu yang akan nampak menggelembung. Oh, kita pin kain bawah mengena kepada hujung kain atas. Supaya tak lari. Dekat atas pun boleh pin. Kita nak ngelakkan dia daripada terlebih kain tu terlari ke, itu yang akan jadi menggelembung Okay, kita akan start daripada hujung sini. Yang hujung ni, kata kita tak nampak, kita boleh gunakan pensil sebab dia macam ni kita tak nampak kan, pada kain ada terlindung kain, dia punya hujung ni kita gunakan pensil macam ni. Nampak? Kita tak nak dia punya hujung nanti terbuka, kita kena reverse Bahagian corner ni agak macam susah sikit, kita boleh buat gunakan tangan pusing. Pusing pelan-pelan. Ni pun jahit betul-betul tepi. Dia jangan terkena kertas lah. Okey. Bila kita nak buat pergerakan, dia punya jarum mesti terbenam ke dalam Kalau tak nanti dia lari.
So dia betul-betul dekat tepi ni. Sekejap. Kenapa? Yang ini tak perlu jahit, lupa. Saya dalam kepala saya kan, saya fikir apa tahu, baju cekak musang. Yang ini kepala di atas ni kan untuk masukkan collar atas ni. Dalam kepala saya kita sedang buat baju cekak musang. Lah, so tak perlu jahit. Tak perlu jahit. Okey, yang jahit tadi yang So yang ni nak kena buka ke apa? Kena buka. Okey. Okey, so tersilap sikit. Yang tadi tu kita just pin betul. Pin start daripada mana tadi yang tersilap? Kita kena buka. Okey, yang keliling tu tersilap. Jadi yang pin tadi tu dah betul. Okey. Okey, ambil yang tu. Collar atas. Sebab kerja dia ni sama dengan lebih kurang baju cekak musang. Tu yang kepala tu apa? Terfikir baju cekak musang pula. Yang ini masa kita jahit nanti kita tak nampak kan. Sebab tu kita kena tanda dia. Ada setengah tu dia jahit. Warna kuning cari tak ada. Tapi nampak. Oh, tanda dia punya tu sebabnya kita tak nampak Masa kita nak masukkan collar nanti, kita nak garisan tu, nak berpandukan garisan tu. Okey. So masa tarik tu kita tanda lah. bila kita dah tanda, kita kena potong. Potong sikit, berapa? Suku. Suku inci. Suku inci untuk masukkan dalam collar bawah. Collar bawah. Sementara tu, Abel boleh buka lah dia punya yang atas tu. Penetas dia. Minta maaf ya, saya terfikir buat baju Melayu pula. Kalau buat baju Melayu, macam itulah caranya. Bila kita dah tanda ni, kita kena ambil bahagian tengah dia. Kita lipat dia, penjuru ni kena sama. Kemudian kita kena tanda. Okay. Ini bahagian tengah . Sementara tunggu Abel buka tu, kat sini saya nak tunjukkan ini semalam saya dah buat gunakan acuan yang sedia ada. Bahagian leher ni, atas ni, dia kadang-kadang dia ada berbagai pesen . Terus ambilkan yang tu. Okay. Yang ni baju dah siap. Tengok kalau saya letak macam ni, yang nampak bahagian belakang ni lebih, dia punya daripada bucu, dia landai dia lebih besar daripada yang bahagian ni . Yang ini terpulang. Kata kalau tak nak macam bila kejadian dia akan menjadi macam ni nanti, tak nak ada macam belok, terlalu belok macam ni, kita boleh besarkan sikit. Macam ni, kita boleh besarkan sikit. Dia yang ini banyak pattern kemeja bahagian collar. Ada tu yang nak straight saja. Bila straight, baju dia akan jadi macam ni lah nanti. Sini straight. Contoh macam ni macam ni. Dia besar. Ada yang orang nak collar kecil, ada orang nak yang bahagian hujung ni nak besar. Jadi bila nak besar, you besarkan sajalah daripada sini sampai bahagian tengah sini. Tengok ada lubang kat pembaris ni, lubang ni besarkan sikit, straight daripada hujung ni sampai hujung ni. Yang kita bagi contoh ni, patternnya macam ni.
Jadi tak adalah pertanyaan kenapa acuan yang Abel bagi tu tak sama dengan caller yang sedia ada. Jadi kita jawapannya ini adalah pattern-pattern bahagian leher. Okey, dah buka dah. Dah buka. Yang ini pun kita kena basikan suku. So potong suku. Kita dah pin tadi. Kita Ni dah tunjuk dah. Dah tunjuk. Dah tunjuk dah snap. So lepas pin tadi sepatutnya kita tak payah jahit, kita potong suku. Lepas tu kita tengok kita nak ambil bahagian tengah juga. Jadi tengah ni dengan tengah ni kena sama. Bahagian tengah yang warna merah ni kita dah tanda bahagian tengah, dah snap bahagian tengah. Sekarang nak snap pula kain kuning ni untuk bahagian tengah. Ambil betul-betul bahagian tengah. Tengok yang dia punya keras ni dengan keras yang hujung ni bertemu Keras bertemu keras. Keras bertemu keras. Kemudian kita ratakan macam ni. Kita ambil gunting. Kita snap dia. Okey. Dah dapat macam tu. Lepas tu macam mana kita nak masukkan. Nampak? Sikit. Kita nak masukkan collar atas ke dalam stand bawah-bawah ni. Macam ni. Kita buat macam ni, temu. Nanti kita buat macam ni kan. Dia akan jadi macam ni lah. Ni setengah-tengah kita akan temu dia. Ni yang tanda yang kita snap tadi. Perlu sama lah. Perlu sama. Macam tu juga bahagian kain belakang. Okey. So sekarang ni kain kuning mengapit kain merah lah. So kain merah iaitu collar atas dekat bahagian tengah-tengah. Bila kita dah snap-snap tadi tu, make sure snap-snap kita tu sama. So merah kat tengah-tengah. Kain yang tak ada pengeras ni bahagian bawah, yang ada pengeras bahagian atas. Kemudian yang kita tanda ni sebelah atas. Sebab bila kita jahit kita nak tentukan kena pada bahagian yang kita tanda tadi. Kemudian kita pin yang tengah ni. Okay, untuk sesiapa yang dah beli buku, boleh refer buku, tapi dalam buku tu kita hanya bagi video dan nota merajah pola sahaja. Tapi kalau you berminat untuk join kelas jahit kita, kita memang tunjuk full video dari cara ambil ukuran, merajah pola, potong kain sehingga menjahit lengkap. Yang tu boleh join kita punya kelas jahitan secara online. Okay, boleh contact Cik Finas, kata saya nak masuk kelas jahit online, kita ada 20 design, so boleh pilih 20 design tu. Okay, sekarang ni yang kuning belakang, tengah, kemudian kita letak yang kuning. Yang ini yang kita tanda tadi, ni kita kenakan. Nampak? Nampak tak? Nampak kita tanda yang pakai kapur tadi tu. Okay, betul-betul kena pada yang keras atas ni yang kita nak jahit nanti. So kita pin dulu supaya tak lari-lari. Jadi kalau kita jahit keras yang bawah ni dengan keras atas, kalau dia bertemu, dia terjahit, bila kita patahkan dia punya ni, membentuk ni, dia tak nak membentuk. Macam ni, dia boleh senang je lipatnya. Jadi dia punya jahitan tu tengah-tengah dia tak kena pada keras atas dan dia tak kena pada bahagian bawah. Okey, faham. So ada soalan itu kan yang tanya kenapa terjadi apa? Dia nampak jahitan belakang tu, nanti after dah siap nanti kita tunjuk. Sebenarnya ramai dah beli buku tu dia ada buat pertanyaan. Jadi sekarang kita tunjukkanlah cara. Yang bahagian lengkung ni kita akan ikut je lah lengkung
Pun kita boleh selak dia, tengok macam ni. Nanti kat mesin pun kita boleh tengok. Semasa kita pin tu betul-betul dekat sisi dua-dua pengeras lah. Okay. Yang ni kita boleh tengok dia. Kita ganjakkan ke atas, kita pin. Kita dah bersiaran 1 jam. Baju lelaki memang lama. Oh, secara tak sedar sekejap dengan 1 jam. Sebab lagi pun kita kena buat slow-slow nak tunjuk kan. Rasa macam baru je. Biasanya kita live 1 jam, tapi hari ni kita 1 jam lebih sikit lah sebab macam baju lelaki ni dia ada banyak kena pin, ada banyak kena gosok. So dia memang ambil masa sikit. So lama sikit kita live hari ni ya. Okay. Nanti kita buat macam ni lah. Terbalik kita jahit dulu. Tadi yang saya ada tanda ni, tanda ujung dan tanda ujung untuk memudahkan kita letak jarum tu Jangan sampai kena keras. Keras. Putus kan? Oh, betul-betul jarum. Jangan. Masukkan balik jarum sekejap Kena reverse kotak nanti kat bahagian tu yang terbuka. Bahagian corner ni kita kena manually pakai tangan. Sebab dia bahagian corner kita nak betul-betul bulat, jangan ada apa, nanti bila kita terbalikkan dia takut ada yang tajam. Kita boleh jahit daripada tengah daripada tengah pusing ke sini, kemudian dah selesai sebelah kiri, kita buat sebelah kanan juga. Sebelah kanan pula Dia dua cara lah. Dua cara. Tapi disebabkan kita dah pin, kita tak bimbang sangat lah. Sambil kita jahit tu, kita boleh selak dia, kita boleh nampak kita punya line tadi tak lari Sambil kita tengok ni, kita boleh selak dia. Sekejap. Bahagian ujung ni agak takut sikit, kita tengok macam ni. Sebab dia corner
Okey, bila dah siap ni, yang ni pun kita boleh kemaskan dia. Basi ni kan, kita boleh kemaskan dia. Kecilkan ya. Kecilkan sikit. Sebenarnya buat ni tak adalah lama, tapi kita tunjuk step kan, sebab tu nampak macam lama sangat nak buat ni. Okey, lepas tu kita pusing belakang. Okey, dah hampir jadi dah. Okey, dah siap dah. Jahit. 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 Sebelum tu kita gosok lagi. Gosok lagi kejap. Nampak kita bila kita nak patahkan dia ni senang je. Sebab kita tak jahit kena kat longkang kat longkang tu. Tempat ni agak sempit sebab kita tak nak alih-alih kamera Sekejap. Kita gosok baru kita potong pada bahagian ni. Tujuan kita buat color yang berlainan biar dia nak kamera boleh nampak jelas. Bila kita gosok ni, kita tarik tegangkan dia. Okay. Bila dah siap ni, kita tanda. Tujuan dia yang bahagian kita tanda ni adalah untuk kita jahit pada bahagian badan. Okay, lepas tu untuk jahit kat badan tu kita tinggalkanlah sikit. Biasa berapa? Macam 2 hun. 2 hun ke. Sebab kita tak nak besar sangat lah. So boleh bagi 2 hun dekat situ. Agak-agak je. Untuk bahagian collar pun bila kita nak pasang dekat baju, kita kena ambil bahagian tengah. Tengah macam ni. Kita snap dia. Kita letak pada bahagian tengkuk tengkuk collar. Yang ini kalau contoh dekat bahagian badan pun kita buat macam ni juga bahagian kan? badan ni badan, kita snap dia jadi kita buat macam ni lah. So dia akan jahit, sama. kita jahit bahagian tengah dulu, bawa ke sana, kemudian kita jahit bahagian tengah, bawa ke sana. Kira ini dah siap, tapi kita ada double line jahitan kat sini. Kita jahit keliling, kita start daripada sini. Macam yang ni, macam contoh yang kita dah buat tadi tu. Berapa satu tapak. Kalau ada, sebab tu kita cakap kalau mesin tu ada satu tapak senang kita nak ikut. Memang besar dia samalah. So, satu tapak naik atas, pusing pun sampai hujung. Okay. Yang ini start daripada sini, kita dari sini kita naik, kita pusing, kita turunkan satu tapak. Kemudian daripada atas ni ke sini, dia punya stand bawah ni satu tapak juga bertemu kat sini. Okay. Macam ni dah selesai lah dah kira. Tunjuk juga. Tak payahlah sebab kita dah makan masa 1 jam. Kira macam yang ni dah siap dah. Kita jahit ni dulu baru kita sambung dekat baju ke? Kan? Okay. So kita jahit dulu satu tapak. Kita nak jahit daripada sini ke daripada sini? Maksudnya nak letak mesin tu nanti bahagian mana? Mana-mana tak kisah. Inilah kita jahit ni daripada dalam keluar.
Yang ni kita siap So nanti kejadian dia akan sama macam yang contoh kita ada ni lah. Ada satu tapak jahitan. Okay, kalau you all nak kan video lengkap, Abel sangat suggest you masuk kelas jahit kita lah. So kita tunjuk macam mana nak pasang collar bawah ni ke bahagian badan. Okay, hari ni kita tak tunjuk yang tu lah, kita nak tunjuk hasil dia. Jadi kita kena gosok lah. Cara gosok dia pun melengkung lah. Melengkung. Kita gosok, kita lengkung macam ni kemudian kita ambil sebelah, kita gosok. Gosok melengkung. Gosok melengkung macam ni. Nanti dia akan bentuk lah. So yang ni satu, kita dah tunjuk satu. Okay, jadi dia macam ni. Satu lagi. Yang ni kita belum pasang kat badan, sebab tu dia tak bulat sangat lah. Sini. Yang ni kita tujuan dia kita letak butang. Okay, naik sikit, tinggi sikit. Okay. Okay, itu saja. Dah selesai dah kita punya collar, dua collar lah. So satu ni contoh, so yang ni pun dah settle dah. Kita jahit sikit keliling ni dulu untuk satu tapak. Lepas tu baru kita sambung dekat bahagian badan. Okay, so itu saja. Ada satu lagi sekejap. Okay. Untuk kanak-kanak yang ada perasan tak yang ini dia tak sambung. Tapi dia kena gunakan yang nipis lah. Yang kita tunjukkan kertas tadi. Dia draw draw macam ni. Kemudian dia akan matikan kat sini. Itu saja. Dia tak berpisah. Dia draw macam tu. Dia still boleh lipat. Sebab kita ada jahit tengah. Sebab satu lagi dia jenis nipis kan. Nipis. Kalau yang keras ni you nak lipat nanti susah pula nak terbentuk. Dia tak terletak lah. Sebenarnya banyak tip-tip kita kena rajin lah. Kalau nak jadi tukang jahit kita kena rajin. Okay. Cik collar je dah 1 jam lebih 1 jam suku. Okey sekejap Sekejap. Aku tarik sikit kamera tu. Sekejap. Okay. Penat tak? Penat tak buat collar? It's okay bagi sesiapa yang baru first time join baru first time nak pegang cara pegang mesin. It's okay, take your time, pelan-pelan kan. Benda ni try and error dulu. So kalau you rasa you nak try dulu dekat kain biasa dulu bagi jadilah, then baru you nak try dekat kain yang you betul-betul nak jahit pun boleh juga. Sebab bila you dah try buat dua lah, misal kata you dah buat 2 collar, so you lebih confident dapat rentak dan skill yang mudah untuk hasilkan collar kemeja. Jadi sebagai conclusion untuk live kali ni, bagi sesiapa yang nak dapatkan set acuan leher leher kemeja, boleh dapatkan di Able Tailoring dengan harga promosi. Kita ada harga promosi, boleh contact Cikgu Finas lepas live nanti pun. Kalau you tengok siaran ulangan ataupun recorded, nanti after this Abel akan letakkan link WhatsApp supaya senang. You boleh terus klik link WhatsApp tu, terus boleh berurusan dengan Cikgu Finas. Jadi Cikgu Finas akan berikan harga offer untuk kita ada minggu ni kita ada sampai 20 hari bulan, kita ada 4 jenis set acuan yang ada harga offer. Satunya kita ada, kalau sesiapa yang dah beli set-set acuan di Able Tailoring, kita akan bagi box macam ni. So dalam box ni ada penuh dengan barang yang you belilah. Okay. So contoh kalau you beli set lapik leher, insyaAllah esok kita akan tunjukkan tutorial lapik leher. Okay, untuk leher perempuan pula kan. Lapik leher belum lagi. So esok insyaAllah kita akan tunjukkan sikit, sebab esok hari Jumaat, hari terakhir dalam minggu ni. Kita biasa bersiaran daripada hari Isnin hingga Jumaat setiap 8.30 pagi. Kalau siapa yang tak sempat nak tonton kita punya live, boleh tonton recorded live kita bila-bila masa lah. You boleh scroll dekat FB Able Tailoring. So esok insyaAllah kita akan tunjuk lapik leher. Lapik leher ni pun ada harga promosi. Boleh contact Cikgu Finas. Ini daripada saiz kanak-kanak hingga dewasa. And then kita dah tunjuk pun poket, demo untuk poket kita daripada saiz kanak-kanak hingga dewasa juga. Sedang ada harga promosi. Okay, poket atas, poket bawah. Walaupun dia tulis poket baju Melayu, sebenarnya boleh guna untuk poket kemeja dan juga apa-apa jenis poket lah. Kalau sekarang ni
baju kedah wanita pun ada yang style letak poket kat bahagian hadapan kan, is style. So you boleh gunakan benda ni, dan sesiapa yang terlepas masa kita tunjukkan demo cara jahit poket, boleh tengok dekat episod yang keberapa Abel tak ingat, tapi episod yang dalam minggu ni jugalah kita dah pernah tunjuk. So you boleh scroll Facebook Abel Tailoring dan tengok demo bahagian poket. Kita ada tunjuk cara nak jahit poket ni, fancy kan, sangat sesuai untuk macam untuk budak kanak-kanak. You boleh jahit biasa, jahit yang mata berbunga macam ni pun cantik juga. Okay, so boleh dapatkan. And then semalam, tak silap apa ya, semalam kita ada tunjukkan demo cara kita nak guna set paplum. Okay, set paplum ni sangat best sebab kita dah siap-siapkan lubang dekat tengah-tengah ni. Jadi you boleh susuk masuk kertas dan you boleh dapatkan radius untuk circle tu lah. So Abel tunjukkan sikit sekejap je. Okay, misal kata you dapat set ni, you boleh tengok tutorial yang sebelum-sebelum ni kita dah tunjuk. Dekat sini kita dah siap-siap bagi lubang. So you susuk masuk kertas, contoh you boleh masukkan, contohlah you nak buat untuk ukur lilit 18, you pilih nombor 18, you masukkan kertas dalam ni, terus you lukis guna pensel. So ini ialah bahagian yang you nak keluarkan daripada set untuk dapatkan efek flowing yang cantik untuk bahagian macam you nak buat dress untuk circle ataupun you nak buat circle bahagian lengan pun boleh guna acuan paplum yang sama. Okay. Waalaikumsalam Umi Farida. Okay. Kita ada 4 jenis set acuan. So tadi kita ada set paplum, ada set pocket. Okay, set pocket. Yang ketiga kita ada set lapik leher, dan tadi tu kita tunjuk demo untuk set acuan leher kemeja. Jadi ada 4 set yang sedang dalam promosi. Jadi you all boleh contact Cikgu Finas dekat ruangan dekat nombor yang tertera. InsyaAllah Cikgu Finas akan bantu you untuk dapatkan set-set acuan ni dengan harga promosi. Dan kita juga sedang launch, sebenarnya bulan ni kita launch buku Merajah Pola. Jadi dalam ni macam tadi kan kita tunjuk, okay, dia ada 20 design dalam ni. Okay, termasuk design kemeja yang kita belajar tadi tu. Okay, dia side to side. Okay, sebelah sini gambar dan carta ukuran, sebelah sini untuk Merajah Pola. Dan untuk sesiapa yang dah dapatkan buku ni, kita juga bagi video Merajah Pola untuk semua 20 design. Bahagian Merajah Pola sahaja. Tapi kalau you kata you nak belajar dari A to Z, dari cara ambil ukuran Merajah Pola potong kain sehingga menjahit lengkap, kita sangat syorkan you untuk masuk kelas jahit kita, kelas jahit online. So kita akan ajar lebih lanjut lagi lah melalui video. Okay, so itu saja produk-produk kita. Sambil nak akhir live kita hari ni, lama sikit daripada biasa sebab bila kita buat baju Melayu ni ada bahagian yang kita perlu teliti, so kita ambil masa sedikit lah. Jadi itu saja untuk live kali ni. InsyaAllah esok kita akan kembali bersiaran langsung lagi secara live untuk beri tips and tricks cara untuk kita buat jahitan lapik leher. So kalau you nak buat baju untuk kanak-kanak ataupun you juga sebenarnya set acuan ni boleh digunakan untuk 3 style. Untuk lapik leher boleh, untuk piping pun boleh, untuk teluk belanga pun boleh. Esok kita akan tunjukkan demo cara nak gunakan lapik leher untuk sesiapa yang dah dapatkan benda ni, okay? Dan juga mungkin kita akan berikan tips and tricks sikit lah sebabnya ada beberapa soalan daripada student kita yang kita akan jawab secara live esok. Okay, so itu saja. Bagi sesiapa yang berminat untuk join kelas online buku Merajah Pola dan set-set pola acuan pola, okay, you boleh dapatkan box ni, kita akan bagi free. So lebih sistematik, lebih kemas. So boleh dapatkan produk-produk ni daripada Cikgu Finas, nombor yang tertera di skrin sekarang ni. So itu saja.
stay safe dekat rumah sebab PKP kan sekarang ni. So manfaatkan masa dekat rumah. Mungkin ada anak-anak yang sedang bercuti, so you nak carikan baju untuk anak-anak ke. So inilah peluang bila kita try and error. Okay, so itu saja. Apa-apa soalan boleh tanya di ruangan komen dan juga Telegram. Okay, sesiapa yang ada Telegram boleh join Telegram Able Tailoring secara percuma. Dekat dalam tu kita upload semua tutorial-tutorial yang kita rasa insyaAllah boleh membantu you untuk spark your interest in menjahit lah. Okay, itu saja. Assalamualaikum.